Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bertemu kita kembali di Raja Channel di YouTube, dengan limpah dan rahmah darinya kita sama-sama dapat berkongsi sedikit cerita atau pengalaman tentang dalam kehidupan seharian kita. Pada hari ini saya terdetik di benak hati saya untuk saya berkongsi sedikit pengalaman tentang diri saya, kerana ada rakan-rakan yang kita bersembang bertanyakan kepada saya untuk kita tips untuk mengerjakan bagaimana kita nak mengerjakan ibadah haji Bukan saya nak bercerita tentang hukum dan sebagainya, saya lebih nak bercerita tentang bagaimana tips untuk kita berusaha untuk dapatkan peluang untuk mengerjakan ibadah haji. Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah SWT dengan izin darinya. Saya dijemput untuk saya dan isteri saya dijemput untuk menjadi tetamu Allah pada tahun 2016 pada tahun sekarang ni 2020, sekitar 4 tahun yang lalu. Saya telah buat pendaftaran untuk menjadi ibadah haji, jika tak silap saya, pada tahun 2009. Pada masa itu telah daftar di tabung haji. Tapi ada kawan-kawan bertanya pada saya lah, kalau ini mungkin apa yang saya cerita ni atas pengalaman dan juga mungkin yang boleh sesuatu diusahakan. Kita berdoa kepada Allah supaya benda apa yang kita buat ni menjadi satu peluang untuk kita dijemput menjadi tetamu Allah. Apa yang patut kita buat apabila kita berhasrat untuk mengerjakan ibadah haji, kerana ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Maknanya kalau kita berpeluang cukup syarat-syarat dia, kita pergilah ibadah haji ni kerana merupakan rukun Islam yang kelima. Apa yang kita mula buat? Apa yang saya buat? Apa yang pengalaman saya buat? Pertama, pada tahun 2009 saya cakap tadi, kita buka lah akaun tabung haji. Mesti nak ada. Kalau kita berhasrat untuk pergi, kita dah berniat di hati kita, kita dah rasa ada macam nak cakap, panggilan di hati kita ni, kita nak pergi mengerjakan ibadah haji. Benda yang pertama, step kita kena buat, mesti apa, nak tak nak, kita kena buka akaun tabung haji di pejabat kaunter tabung haji. Mana-mana tak kisah. Biasanya setiap negeri memang ada pejabat tabung haji. Pergilah ke kaunter tersebut, buka akaun. Saya tak tahu berapa yang nilai terkini sekarang ni, tapi apabila dah buka akaun tabung haji tersebut, you all kena pastikan perlu mendaftarkan diri untuk ibadah haji tu. Bila nak daftar tu, perlu ada cukupkan duit. Sekarang ni, jika tak silap saya, perlu ada RM1,300. RM1,300 untuk kita mendaftar untuk mengerjakan ibadah haji. Tadi buka akaun cerita lain. Buka akaun mungkin kita nak buat duit keluar masuk sebagai simpanan kita ke. Tapi yang penting perlu cukupkan nilai RM1,300. Kalau boleh, bukan kita saja. Kalau kita semacam saya, kalau dengan kita buka lah dengan pasangan kita, isteri kita. Kalau you all sebagai isteri dengan abang suami, mana buka lah dua-dua. Yang penting buka akaun tadi, lepas tu cukupkan duit RM1,300, cakap dekat kaunter tu untuk buat pendaftaran ibadah haji. Itu penting. Kena sebut dia. Bila sebut, you all kena sentiasa maintain duit tu, cukupkan wang tu, pertahankan duit tu sekurang-kurangnya RM1,300 supaya pendaftaran kita tadi kekal untuk sehinggalah tarikh kita pergi. Kerana pendaftaran you all kena buat sekarang. Kenapa saya menyarankan sekarang? Cuba buat secepat mungkin kalau yang belum buat. Kerana dia ada proses untuk pergi ke ibadah haji ni, memerlu tunggu giliran. Tunggu giliran. Saya walaupun anak-anak saya masih kecil, Alhamdulillah saya telah mengambil peluang untuk mendaftarkan mereka walaupun masih kecil. Kerana melibatkan tempoh masa panjang, 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Kerana giliran kita ni sangat panjang. Kerana yang setahu saya, kerajaan Arab Saudi akan memberi kuota biasanya 1%
1% daripada penduduk di masyarakat tersebut. Umat Islam lah, umat Islam. Kalau contoh misalkan Malaysia ni, katalah kita punya penduduk sekitar ibarat contoh saya tak tahu fataan tepat, katalah 30 juta. Maknanya kalau 1% sekitar 30,000. Macam tu lah. Kalau 25 juta, mana 25,000. Mana 1%. Kalau ni 28 juta, mana 28,000. Itulah nilai lebih kurang yang saya dapat maklumat gitu. Tepatnya kena tanya pihak tabung haji lah kan. Tapi lebih bukan begitu. Kita nak masuk kota tersebut, sedangkan orang yang queue ramai. Bayangkan kalau orang dah daftar tu 1 juta. Bayangkan kalau 1 juta, kalau hanya kota yang dapat sekitar kurang 30,000 satu tahun. Sedangkan satu tahun kurang 30,000. Nak sampai giliran kadang 1 juta yang queue, berapa lama tu? Bayangkan. So kalau boleh, daftar dah sekarang. Jangan kalau kita nak pergi, contohnya umur kita dah 40, kita nak pergi contohnya umur 45, mana 5 tahun akan datang, mana itu dah terlalu singkat. Kalau boleh biar awal lagi. Biarlah peringkat awal ni, kalau dah mula kerja tu, dah ada kewangan yang kukuh sikit, 1,300, usahakan letak di tepi. Mana apa kata? Saya kata tadi, mula-mula buka akaun, kekalkan duit 1,300, daftar diri sendiri dengan pasangan dan cakap dengan kaunter tawar haji untuk pergi. Apa lagi kena buat? Pastikan simpanan lah. Kerana kena pergi nak pergi, perlu ada cukup simpanan yang cukup. Setakat hari ini, kalau tabung haji menetapkan sekitar lebih kurang RM10,000 jika tak silap. Mungkin akan kurang sikit lah tapi yang penting sekurang RM10,000 kena ada. Menetapkan RM10,000. RM10,000 tu kena ada. Simpanlah sikit-sikit. Setiap bulan RM100, RM200, RM300. Ada lebih tambah lagi. Ada duit tambah lagi. Kalau boleh jangan diambil, simpan, letak kat situ. Mungkin ada, kalau kawan-kawan yang ada facility yang boleh potong gaji, masuk terus ke akaun, transfer terus, itu benda pegawai baik. Mari kekalkan simpanan. Apa lagi kena buat? Okey, yang buat lagi, kalau ada bersedia, boleh pergi kursus haji. Biasanya setiap tahun, sebagai contoh, katalah ibadah haji ni, katalah musimnya, katalah bulan 7. Bulan 7 setiap tahun. Katalah contoh, ataupun sebabnya dia makin hari makin awal, katalah bulan 7 bulan Julai. Kalau bulan Julai hari haji ataupun musim haji, biasanya pada penghujung tahun sebelumnya, mana mungkin pada penghujung sekitar Disember tahun sebelumnya, ataupun pada awal Januari, telah bermula kursus haji. Kursus haji ini dilaksanakan oleh pihak tabung haji. Dia buat biasanya di masjid-masjid ataupun lokasi yang telah ditetapkan oleh pihak tabung haji di setiap negeri. Ataupun mungkin ada daerah. Saya bab itu saya kurang pasti. Tapi setiap negeri memang ada. Di negeri sebagai contoh, kalau dekat saya di Seremban memang ada dibuat di Masjid Negeri Seremban. Mana biasanya akan buat sama ada hari Sabtu atau Ahad, bermula jam 9 pagi mungkin sampai sekitar 12.30 hari. 9 pagi sampai 12.30 hari, mungkin tengah-tengah tu jam 10.30 atau 11 ada rehat. So mana pergi kursus tu. Setakat hari ini kursus tersebut percuma. Percuma, pergi daftar. Bila dah percuma tu, pergi je lah. Setiap masa pergi, dia ada kehadiran. Biasa ada kehadiran kat situ, kita tulis nama. Tu nama, walaupun kita belum nak pergi, tapi kita telah berhasrat untuk mendalami ilmu, belajar apa yang patut. Sebab nak pergi ke ibadah haji perlu ada ilmu. Maksudnya perlu tahu tata cara dari segi apa cara bentuk dibuat semuanya kan. So ibadah haji ni satu ibadah, perlu ikut peraturan-peraturan telah ditetapkan. Maka belajar, pergi belajar, bersedia untuk belajar bila-bila masa. Pergi banyak kali pun tak apa. Lagi faham lagi bagus. Kalau boleh, kita tak nak mahu melakukan sebarang kesilapan apabila di sana, kerana peluang ini bukan datangnya selalu. Udahlah nak pergi susah kan. Maka dapat peluang tu, buat betul-betul. Pergi kursus haji. Apa lagi kena buat? Bila dah buat kursus haji, kalau duit dah cukup, kita buat rayuan. Tulis surat kepada pihak tabung haji. Macam saya tulis. Memang saya merayu. Kita sekitar tahun 2015, 2016 tu saya berdaftar di 2009. Tapi di 2015 tu saya telah buat surat rayuan. Seperti surat yang sama je saya tulis tu, alamat saya, alamat saya, nama isi saya, termasuk nombor akaun saya. Saya buat contoh senang je, surat permohonan rayuan untuk mengerjakan ibadah haji. Maknanya kita tantangan
hantar kat kaunter tabung haji. Biasanya bila telah hantar, dia akan ada rekod. Dia terima surat rayuan kita, dia keluarkan satu slip. Yang saya buat begitulah dekat Seremban, dia keluar satu slip mengenai kita buat surat permohonan kita tu telah diterima. Ada satu slip, ada bukti lagi. So apa lagi? Setiap saya selalu buat kerap sebenarnya, biasa 3 bulan 4 bulan sekali saya hantar lagi. Sebenarnya saya ubah tarikh je. Saya print out balik daripada komputer, sebab dah masuk dalam komputer, saya print out balik, saya ubah tarikh, saya sign, hantar lagi. Saya hantar sekali, banyak kali, 3-4 kali, setahun tu 3-4 kali saya hantar. Setahun tu lagi saya hantar dia 3-4 kali. Ulang lagi. Ulang, jangan malu. Kita pergi ke kaunter tabung haji sebab kita berhasrat untuk kita pergi. Kita buat begitu. Maknanya buat surat rayuan. Surat rayuan tersebut, apa yang perlu diisi dalam tu? Selain daripada itu, kita permohonan nak pergi tadi, kita nyatakan alasan kita. Nyatakan alasan. Alasan tu biarlah yang positif. Sebagai contoh, kita cakap kita telah pergi kursus haji tadi, kita cakap duit kita dah cukup, kesihatan kita alhamdulillah, kita boleh pergi bila-bila masa yang dipanggil. Nampak tak? Kita bagi alasan yang positif. Kita ada masa. Kita masanya available untuk pergi bila-bila masa dipanggil. Nampak ya? Bagi alasan-alasan yang positif, supaya pihak tabung haji mudah untuk mempertimbangkan kita. Mempertimbangkan kita untuk kita pergi bila-bila masa. Pastikan itu. Dalam masa yang sama, apabila kita berhasrat untuk pergi, kita jaga kesihatan. Jaga kesihatan kita, jaga emosi kita, sentiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dijemput untuk menjadi tetamu Allah, untuk bertemu, pergi ke sana lah, pergi ke sana seronok tuan-tuan, seronok kawan-kawan. Saya suka nak gambarkan, apabila saya sebut nak pergi ke Mekah ni, hati saya sebab itu saya, saya minta maaf, tapi bila pergi ke sana saya seronok, maknanya siapa saja yang pergi, rakan-rakan kita pergi, kita rasa hibur, kita rasa seronok. Tak tahulah kenapa. Itu perasaan saya, berubah, suara pun dah berubah, berubah lah. Tapi apa saya nak cakap, kita berdoa kepada Allah. Berdoa tu bukan setakat berdoa lepas sembahyang saja. Tak kira masa, doa kepada Allah. Dia dengar doa kita. Kalau ada kesempatan, carilah kesempatan. Kalau boleh, bangun malam, penghujung malam tu kita bangun, kita ambil wudu, kita bersolat sunat, kalau boleh solat sunat taubat, lepas solat taubat kita buat solat tahajud, kalau ada masa lagi, ada ruang, kita buat solat hajat, kita berdoa kepada Allah, kita menyatakan hasrat kita, hajat kita, berdoa kepada Allah supaya kita menjadi tetamu Allah, dijemput untuk pergi ke sana. Berdoa, jangan putus harap. Jangan putus harap, sentiasa berdoa. Kalau ada sesiapa yang ada ibu lagi, ada ibu, minta ibu kita doakan. Kerana doa ibu ni tiada hijab di sisi Allah. Mana minta ibu doakan. Yang penting doa kita tadi, mungkin doa kita ni mungkin ialah doa kita, tapi doa lebih mustajab minta ibu kita berdoakan kita untuk kita menjadi tetamu Allah, Yang penting apa lagi? Yang biasa apa yang saya amalkan, iaitu satu lagi yang paling penting, kita berzikir. Berzikir apa? Ada zikir dia. Zikir sebagaimana yang kita selalu dengar tu, yang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ulang lagi. Bila ada masanya ulang. Kita rasa tenang, kita rasa seronok dengan tu, Kita rasa jiwa kita macam dah sampai kat sana, Kita minta pada Allah supaya kita dijemput. Yakin, dengan zikir tersebut, ada ustaz beritahu saya, zikir tu yang boleh membantu kita untuk kita menjemput menjadi tetamu Allah, Saya amat yakin tu, kawan-kawan buat zikir tu, simple je, hafal, jadikan amalan kita. Bacalah bila-bila masa pun. Tidak semestinya kita berada di tanah suci untuk kita membaca zikir tersebut, sebab kita minta Allah jemput kita, Ini perkongsian saya, saya bukannya orang alim, tapi saya rasa saya terpanggil untuk berkongsi apa tips yang tentang berkaitan untuk dijemput menjadi ibadah haji. Sama juga,
kalau ibadat umrah juga begitu juga, lebih kurang kalau kita nak pergi, kita biarlah kita mempunyai azam yang sungguh-sungguh, hasrat untuk kita pergi ke sana. Mana kita berusaha, simpan duit, carikan masa, luangkan masa, kalau boleh tetapkan tarikh. Kalau dari segi umrah tadi ibadah haji, umrah kalau boleh kita pergi, maknanya kita tetapkan tarikh, kita matlamat untuk kita pergi, kita hasilkan sedikit duit, hasil pendapatan kita untuk kita pergi. Kalau dapat pergi umrah, dijemput untuk menjadi tamu Allah di tanah suci, untuk mendapat umrah, depan Kaabah doa di depan Kaabah, ya Allah, ya Tuhanku, berilah peluang dengan apa keadaan sekalipun, permudahkan aku untuk dijemput menjadi tamumu untuk menjalankan ibadah haji, ibadah haji. Berdoa di depan Kaabah, doa di sana. InsyaAllah dengan izin Allah SWT amat mustajab. Allah terima doa kita, Allah dengar doa kita di depan Kaabah. Kalau berpeluang untuk ibadah umrah sebelum mengendalikan ibadah haji, berdoa. Kalau boleh pergi untuk ibadah umrah, pergi dahulu, lepas tu buat ibadah haji pula, berdoa di tanah suci depan Kaabah. Kerana di Mekah ni banyak tempat-tempat mustajab. Itulah yang dikatakan oleh Ustaz Mutawif apabila kita pergi umrah ni, dia menyatakan tempat-tempat mustajab. InsyaAllah berdoa, jangan putus harap. Kalau tak berkesempatan untuk pergi ke Mekah untuk menjalankan umrah, berdoa di mana saja, berdoa di mana saja. Jangan tinggalkan zikir tadi. InsyaAllah ini perkongsian saya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang kekurangan itu datang pada diri saya sendiri. Saya bukan nak riak, saya bukan nak tajuk, tapi saya nak berkongsi apa yang ada dalam hati saya. Ikhlas untuk saya menyatakan tips ini. Mohon maaf kalau tersalah cakap saya mohon maaf banyak-banyak. Kerana ini saya bukan nak menunjuk-nunjuk, tidak. Saya berhasrat untuk ikhlas hati saya untuk berkongsi apa yang saya rasa, apa yang saya fikirkan yang baik. Itu saja. Kalau tersalah cakap, tersasul ni, saya mohon maaf banyak-banyak. Kalau benda ni tipsnya baik, kongsikanlah kepada rakan-rakan lain, supaya sama-sama kita dapat manfaat apa yang sedikit ilmu yang saya ada ni. Bertemu lagi di lain siaran di Rajak Channel di YouTube. Jangan lupa on notification untuk subscribe mendapat maklumat-maklumat terkini. Assalamualaikum.